Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita sambung tajuk asas nombor, ya. Okey, ini adalah objektif pembelajaran pada hari ini, menukar nombor dari suatu asas ke asas yang lain menggunakan pelbagai kaedah. Jadi kita nak tukarkan, contohnya nak tukarkan asas 2 kepada asas 10. Ya, asas 10 ni adalah nombor biasa lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni asas 10. Ya. Okey, kita mungkin nak tukarkan asas 5 kepada asas 8. Jadi kita nak tukarkan. Ya, macam mana kaedah dia. Jadi, saya menggunakan buku teks, muka surat 41 ya. Boleh rujuk. Saya tunjukkan, saya terangkan contoh-contoh yang ada di sini. Okey, kita tengok contoh 5. Ni contoh 5 ya. Okey, Sungai Rajang ialah sungai terpanjang di Malaysia iaitu 536 km, 563 km. Maaf ya. Tukarkan 563 asas 10 kepada asas 5. Jadi asas 10 nak tukar kepada asas 5, asas 10 nak tukar kepada asas 8. Ni asas dia. Ya, asas 10 nak tukar kepada asas 8. Okey, kita tengok penyelesaian dia. Ini kaedah yang pertama, kita menggunakan pembahagian dengan menggunakan nilai tempat. Kita gunakan nilai tempat. Kita selesaikan asas 5. Nilai tempat ya. Okey, kita tengok asas 5, nilai tempat dia, okey, dia start daripada sini. Okey, kan saya ada terangkan pada kelas yang lepas 5 asas 5 kuasa kosong, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3, 5 kuasa 4. Betul? Jadi, kalau 5 kuasa kosong, nilai dia 1. So, nilai tempat dia adalah 1. 5 kuasa 1, 5. 5 kuasa 2, 25. 5 kuasa 3, 125. 5 kuasa 4, 625. Macam mana cikgu nak tekan 5 kuasa 4? Jadi kalau ada kalkulator, kamu tekan ya, 5 kuasa 4 tekan 5. Okey, kuasa mana? Ni kamu tekan simbol ni. Kuasa, nampak tu. Lepas tu tekan 4. Okey, tekan sama dengan. So kamu dapat jawapan 625. So 625 ini. Ini nilai tempat dia. Jadi kita nak selesaikan nombor ni 563 ni, 563 kepada asas 10. Okey, langkah dia 563 ni lebih kecil daripada ni kan. Jadi tak boleh bahagi dengan ni. Jadi ni 500, nilai 625 ni lebih besar daripada 523. Tak boleh bahagi kan. Jadi automatik asas 5 nya adalah kosong. Okay, kita pergi sebelah dia. Okey, 563 bahagi dengan nilai tempat dia 125. So bila kita bahagi dapat 4, so ada baki dia 63. Buat calculation. So baki dia ni kita tulis pada asas 5. Jawapan ni kita tulis pada asas 5. So baki ni kita bahagi yang seterusnya. 63 bahagi 25 dapat apa? 2. 2 darab 25 dapat 50. So ada baki 13. So ini nilai jawapannya ni letak pada asas 5, 2. So baki ni bawa ke sini. 13 bahagi 5 dapat 2. 2 darab 5 10. So ada baki 3. So 2 ni turun bawah ni. Asas 5. Okey. So 3 pergi sini. 3 bahagi 1 dapat 3. So jawapan 3 ni kat bawah. Kosong dah habis. So nombor 563 tukar ke asas 10 tukar kepada asas 5. Ni jawapan dia. Kita salin ni 4, 2, 2, 3 asas 5. Ini kaedah yang pertama. Nanti boleh tengok buku teks ya. Ulang uji. Kita tengok kaedah alternatif. Ini yang biasa yang kita pakai adalah kaedah alternatif lah. Ya. Macam mana nak buat? So kita ambil nombor tadi 563 asas 10 kan. Betul. Okey, 563 kita nak tukar kepada asas berapa? Nak tukar kepada asas 5, kita bahagi 5. Kalau nak tukar kepada asas 8, ini nanti kita bahagi dengan 8. Okey, kita tukar bagi pada asas 5. So, kita tekan kalkulator. Ni, kalkulator saya tekan 563 bahagi dengan 5. So, saya dapat 112.6. Okey, so saya tulis sini kat bawah sini. Sini 112. Okey.
0.6 ni baki dia betul. Baki dia berapa? 0.6. Tapi 0.6 kita darab balik dengan 5 lah. Kita tukar balik kepada 5. So 0.6 darab dengan 5 balik. Kenapa darab 5? Sebab kita nak tukar kepada baki dia. Kalau kita bahagi 8 tadi, kita darab 8 lah. So darab dengan 5 kita dapat baki dia adalah 3. So baki dia saya tulis kat sini 3. Saya tulis 3. Ni baki dia 3. So terus buat pembahagian berulang. 112 bahagi dengan 5. Bahagi dengan 5. So tekan kalkulator. 112 bahagi dengan 5. Kita dapat 22.4. Okey, so 0.4 tu adalah baki kan. So sini tulis 22. Okey, 0.4 tadi 0.4 ni darab balik dengan 5. 0.4 darab dengan 5. So baki dia adalah 2. Kita tulis sini 2 baki dia. So bahagi lagi dengan 5 sampailah dia jadi kosong. 22 bagi 5 saya tahu. 22 bagi 5 dapat 4. 4 darab 5 20 kan. Jadi ada baki 2. Nampak? 22 bagi 5 dapat 4. 4 darab 5 20 kan. Ada baki 2. Okey, 4 bahagi 5. 4 bahagi 5 dapat kosong. Tak boleh kan 4 bagi 5. So baki dia adalah 4. Jadi 4. So apa jawapan dia? Jawapan dia kita baca daripada bawah naik ke atas. So apa jawapan dia sini? 4, 2, 2, 3. Asas 5. Tengok, kamu tengok ya. Jawapan ni dengan jawapan ni sama tak? Sama kan dengan kaedah yang pertama tadi. Ni kaedah yang pertama. So sama. Ni kaedah alternatif. Ini kaedah alternatif ni pembahagian berulang. Yang ini pembahagian nilai tempat. So ada dua kaedah. Kita nak tukarkan kepada kepada asas lain kepada asas 10. Ni nak tukar kepada asas 10. Tukar kepada asas 10. Semua asas boleh ya. Okey, kita tengok pula yang 8. Ni contoh nak tukar kepada asas 8. Saya buka muka surat sebelah. Okey. Ini nombor yang tadi kita nak tukar kepada asas 11, asas 8. Okey, berapa nombor dia tadi? Ni sama juga 563. So nilai tempat dia sama. Ni 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3, 8 kuasa 4. 8 kuasa 0 1. Apa-apa nombor kalau kuasa 0 nilai dia 1. Okey, 8 kuasa 1 8. Okey, 8 kuasa 2 64. So kita buat pembahagian nilai tempat. So tadi nombor 563. 563 tak boleh bagi dengan 4000 kan. Jadi so sini jadi kosong asas 8. Pergi yang kedua. 563 boleh bagi 512 dapat 1. So jawapan sini 1. So baki dia ni bawa ke sini. So 51 ni tak boleh bagi dengan 64. So jawapan kosong sini. So pergi ke sebelah 51. 51 bagi 8 dapat 6. Okey. So 6 tulis sini, bagi dia 3 pergi sini. 3 bagi 1 dapat 3. So 3 kat sini. So jawapan dia 1063 asaslah 8. Kalau kaedah alternatif macam tadi saya kata 563 bahagi denganlah 8. So saya tekan kalkulator. Ni saya tekan kalkulator. 563 bahagi denganlah 8. So saya dapat 70.375. So 0.375 tu baki dia. Tapi saya tulis dulu kat sini 70. Tadi baki dia berapa? 0.375 tu darab balik denganlah 8. Okey. 0.375 ya, darab balik denganlah 8. So saya dapat baki dia 3. So sini saya tulis 3 baki dia. Okey, 70 bahagi dengan 8. 70 bagi 8. So tekan balik. Ya, 70 bahagi denganlah 8. So saya dapat 8.75. So 8 tulis kat sini. Okey, 0.75 ni baki dia ni darab balik dengan 0.75 darab balik dengan 8. Kita nak cari baki dia. Dapat 6. So baki dia sini 6. So 8 bahagi 8 saya tahulah dapat 1. So baki dia 0. 1 bahagi 8 dapat 0.
So baki dia 0.8, kosong, baki dia ada 1 sini. So jawapan dia baca daripada bawah naik ke atas. Berapa jawapan dia? 1063 asas 8. Ni jawapan dia. Sama tak dengan jawapan tadi? Ni 1063 asas 8. Sama jawapannya. Itu kaedah dia nak tukarkan asas-asas lain kepada asas 10. Asas 10 kepada asas-asas lain. Okey, ni kaedah alternatif ya. Okey. Kalau kita tengok kat sini, ni nak tukarkan asas, okey, asas, contoh asas 2 kepada asas 8. Dia kena melalui asas 10 dulu. Lepas tu baru kepada asas 8. Tapi ada kaedah yang boleh terus direct. Apa-apa hal nak mudah, kita tukar dulu apa-apa asas kepada asas 10. So asas 10 kepada asas yang berikutnya. Okey, ini kita ambil contoh. 253 asas 6 nak tukar kepada asas 9. Maksudnya asas 6 nak tukar kepada asas 9. Jadi asas 6 tukar dulu kepada asas 10. Asas 10 tukar kepada asas 9. Jadi macam mana pengiraan dia? Kita tengok kat sini. Ni dia guna kaedah. Okey. Asas 6 ni ditukar kepada asas 10, boleh guna kaedah pembahagian nilai tempat ataupun boleh gunakan pembahagian berulang, bahagi dengan 9. Jadi yang mana yang kamu selesa yang kita belajar tadi. Jadi kalau selesa ini ya, kita guna kaedah langkah 1 kita tukar dulu asas 6 kepada asas 10. Jadi asas 6 nak tukar kepada asas 10. Ini 256 ni kita buat apa pengembangan macam ni. Ya, maksudnya sini nilai tempat dia 6 kuasa 0, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2. Ya. Jadi kalau kita tengok sini 253. Jadi kita masukkan 2 ni yang pada kelas yang lepas saya ajarkan sini 0 1 2. Maksudnya 2 darab dengan 6 kuasa 2. 2 darab dengan 6 kuasa 2. Lepas tu ni 5 darab dengan 6 kuasa 1. 5 darab dengan 6 kuasa 1. Awak dah belajar cara nak cari nilai nilai digit kan. Ni 3 darab dengan 6 kuasa 0. 3 darab dengan 6 kuasa 0. Jadi kita tambah keseluruhan, kita dapat jawapan ini. So daripada asas 6 kita tukar kepada asas 10. So asas 10 ni tukar kepada asas 9, kita buat pembahagian berulang macam tadi. So dapat jawapan dia dalam asas ni. Jadi asas 6 tukar kepada asas 10. Ni asas 10 yang kita dapat jawapan ni, kita tukar kepada asas 9. Boleh? Kita tengok itu dulu. Okey, sama juga dengan contoh 7. Ni contoh 7. Nak tukarkan asas 5 kepada asas 2. Jadi asas 5 tukar kepada asas 10. Asas 5 nak tukar kepada asas 10. Ni kaedah dia. Macam mana tulis dia? Kalau asas 5 nak tukar kepada asas 10 ni 3, 3, 4 asas 5. Saya nak tukar kepada asas 10. So saya tulis atas ni 0, 1, 2. Seterusnya kalau ada. Jadi ni maksud dia apa? 3 darab dengan 5 kuasa 2. Tambah dengan 3 darab dengan 5 kuasa 1. Tambah dengan ini 4 darab dengan 5 kuasa 0. Jadi sama dengan ni 3 darab dengan 25 kan? Betul. Tambah dengan 3 darab dengan 5. Ini tambah dengan 4 darab dengan 5 kuasa 0, 1. Jadi kita selesaikan. Kita dapat, kalau tengok jawapan ni berapa? Sama tak saya punya bentuk kan? Okay. Sama dengan 94 asas 10. So dapat asas 10, dia nak kita tukar kepada apa tadi? Asas 2. So asas 10 tukar kepada asas 2, kita buat pembahagian berulang macam tadi. 94 bahagi dengan 2, nak tukar kepada asas 2. So 94 bahagi 2 dapat apa? 47. Ada baki tak? Tak ada baki. 47 darab 2 dapat 94, baki kosong. So 47 bahagi 2 dapat berapa? Dapat 23. 23 darab dengan 2 dapat 46 kan? So ada baki skor, baki 1. So 23 bahagi 2 dapat apa? 11. 11 darab 2, 22. So ada baki 1. So 11 bahagi 2 dapat berapa? Dapat 10. 10 ya? Bukan 10, 5. 5 darab 2 dapat 10 kan? So ada baki 1. 5 bahagi 2 dapat apa?
2. 2 darab 2, 4. So, ada baki 1. 2 bahagi 1 dapat 1. Ya, 1 darab 1 dapat 2. So, bagi kosong. So, ni 2 bahagi 2 dapat 1. 1 darab 2 dapat 2. Okey, so bagi kosong. So, ni 1 bahagi 2 dapat berapa? 1 bahagi 2 dapat kosong. Kosong. Okey, dapat 1. So, macam mana nak baca dia? Baca daripada bawah naik ke atas. Jadi, jawapan dia 1 0 1 1 1 1 1 0. 1 0 1 1 1 1. Ada 4 kosong asas 2. Ni. Sama tak jawapan dia? Tengok jawapan saya. Yang ini dengan yang ini. Itu kaedah dia. So, daripada asas berapa tadi? Asas 5 tukar kepada asas 2. Asas 5 tukar kepada asas 10 dulu. Lepas tu kepada asas 2. Boleh? Itu kaedah dia. Okey. Yang ini kaedah contoh 8 ni adalah kaedah alternatif. Boleh tengoklah. Ya. Nanti saya akan terangkan pada kelas yang akan datang. Ya, latihan nanti saya bagi jawab ya dalam buku latihan. Okey, sekian. Terima kasih untuk hari ini ya.